Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita sambung dan habis tadi soalan tutorial tajuk pembelawan gelombang. Tapi kali ini kita buat soalan struktur dan esei lah. Okey. Kita tengok Rajah 1991 menunjukkan gelombang air laut melalui celahan yang terdapat antara dua benteng konkrit di sebuah pelabuhan. Okey, boleh study gambar rajah ni, rajah 1991. Apabila soalan kata rajah 1991, maksudnya apa? Kamu rujuk terus. Jangan gopoh tengok apa benda yang lain-lain Study tengok apa yang dia label. Bila dia label, cuba perhati tengok yang benda yang pertama tengok. Yang pertama dia label apa ni? Dia label benteng konkrit. Yang keduanya ada gaps, celahan. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni, ini adalah benteng konkrit ni kalau tengok dia sebagai halangan atau English panggil obstacle. Obstacle. Tapi yang ini, yang celahan ni, ini adalah sebagai gaps. Gaps. Ini adalah merujuk pada berlawan ni sebenarnya. Sebab apa? Hanya benteng pula. Halangan dan gap ni dimiliki atau ciri-ciri yang ada hanya pada berlawan saja. Terus boleh dapat A1. Jadi jawapannya adalah berlawan. Kalau nak cantik, berlawan gelombang. Okey, nyatakan sebab bagi jawapan anda. Okey, kenapa? Cuba tengok jawapan dia. Cikgu nak padam dulu pada yang cikgu baru tanda tadi. Kalau nak, boleh review pada video ni, reverse balik lah. Terbalikkan sikit belakang. Nyatakan sebab bagi jawapan anda di A1. Kenapa? Yang pertama, kalau kita perhati, apa dia benda yang kita boleh observe? Yang kita kata tadi jawapan dia adalah berlawan. Kalau cikgu nampak apa dia yang pertama? Yang pertama adalah kerana apabila selepas ini sebelum, cikgu label sebelum, belah kanan ni adalah selepas berlawan berlaku. Selepas berlawan berlaku, kalau perhati, kita punya gelombang ni dah tak sama. Pattern dia macam sebelum berlawan ni berlaku. Ini bermaksud apa dia? Bermaksud tenaga juga tak sama. Tetapi V, F, lambda ini kekal lah kan? Sama. Yang tak sama apa dia? Amplitude. Dia nampak gaya ni makin berkurang. Ni makin berkurang. Okey, adalah lagi angle, direction tu semua al-maklum je lah kan. Kalau dah nak panah dia yang sebelum macam ni, tambahlah lagi satu macam ni. Ni belah sini, tiba-tiba je dikembang macam ni kan. Ini kembang sini, ini faham-faham lah. Ini memang arah dia berubah. Walaupun kata cikgu yang tengah tak berubah, itu satu tu je, habis yang dua lagi ni. Okey, jadi maknanya apa? Direction berubah. Okey, cuba dah balik saja nak bagi tahu saja. Jadi ideanya adalah kenapa yang kita kata di sini adalah pembelawan, fenomena pembelawan. Yang pertama ialah kerana dia punya pattern apa, corak gelombang telah dibelau. Okay, English kata wave pattern has been diffracted, telah dibelaukan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang keduanya adalah kalau perhatikan, ini adalah teori kepada pembelauan atau berlawan tidak ketara. Bila berlawan tak ketara, ideanya adalah tenaga akan turun. Okey, sekejap cikgu tulis. Okey, idea dia macam ni. Katalah cikgu buatkan graf. Jadi tinggi kat sini lah patut graf dia kan. Lepas tu dia rendah. Dia mungkin tak serendah sangat. Sebab apa? Sebab ini tak ketara, tapi dia tetap rendah. Okey. Kalau berlawan yang ketara, dia memang rendah betul, menyebabkan hampir-hampir kita tak berasa hempasan ombak kan. Tetapi ini kes adalah tenaga diturunkan, amplitude diturunkan, tetapi dia masih dalam suasana yang kata not obvious. Maksudnya apa? Kuat jugalah. Kuat juga, tapi lebih baik daripada yang sebelum. Pertama, corak gelombang telah dibelaukan. Yang kedua, sebab apa? Sebab
tenaga gelombang. Okey, tenaga gelombang iaitu amplitude berkurang. Kalau ada pengurangan berlaku, memanglah dia akan ini adalah berlawan sebenarnya bila dia bergabung dengan poin yang pertama. Jadi ini jawapan dia lah. Boleh salin di bahagian sini. Alright. Okey, ini pun juga dah lukiskan sebenarnya. Kalau perasan, bolehlah ni copy balik. Okey, tengok ni ni copy balik, pergi ke sini. Buat elok-elok lah. Cikgu ni buat susah sikit. Okey, berikan cadangan untuk mengubah suai empangan konkrit itu supaya dapat menahan ombak dengan lebih kuat. Bentuk benteng konkrit. Macam mana supaya dia boleh menahan ombak dengan lebih kuat? Bentuk dia boleh bagi cadangan macam-macam boleh ni. Ada beberapa jawapan boleh. Okay. Yang pertamanya, benteng konkrit itu, okey, cikgu nak bagi tahulah. Bila kita menjawab kertas 2 kan, sama ada kamu boleh menjawab menggunakan ayat. Ini cara pertama. Atau guna rajah sebagai jawapan. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi pandai-pandailah nanti lukis kat sebelah sini ke, cikgu pangkas ni area sini pun pemeriksa ambil sebagai jawapan. Tapi buat yang betul. Kamu buat contohnya tak tahu nak bentuk macam mana nak bentuk, buat macam ni. Tulis dia jawapan. Percayalah, tak ada siapa pemeriksa yang dilantik yang akan pangkah kan. Kalau jawapan tu betul lah, rajah tu betul. Ini saja, ini beritahu supaya ni. Okey, kalau ikutkan jawapan ni macam mana ni? Kita tak nak dia punya ni. Jadi caranya ialah kita kena buatkan supaya dia adalah tebal. Idea dia adalah pertamanya apa? Dia mestilah lebar, tapi ada bukan pangkah tapi tambah dengan celahan kecil yang banyak. Jadi maknanya kalau kita buat dia adalah lebar, tebal. Ni tebal, nampak ni contoh je macam kotak pula. Tapi dia ada celahan yang kecil, yang sangat kecil, okey, tapi dia banyak. Jadi maknanya tenaga yang hempas daripada sini, dia tak ada solid akan hentam kita punya konkrit tu, sehingga kan satu ketika nanti konkrit kita tak akan menahan, tak boleh mampu menahan. Tu kita tak nak macam tu. Okey, alright. Jadi dia akan lalu, dia akan terbelau. Itu yang keluar soalan yang bawah pula ni. Sebabnya apa? Supaya jangan cakap supaya ia dapat menahan ombak yang lebih kuat. Cuba tengok, ini ramai pelajar buat. Okey, ramai sangat pelajar buat. Dia kata macam ni, kenapa ni, sebab yang kat sini dia tulis apa? Supaya dapat menahan ombak yang lebih kuat. Kamu telah mengulang soalan. Kamu ambil soalan ni, kamu letak sebagai jawapan. Tak betul macam tu. Okey, dia tak boleh dijadikan, tak boleh diberi markah. Kenapa? Kamu nakkan markah daripada jawapan yang kamu tulis, tapi kamu ambil orang lain punya, ciplak lah. Ini tidak digunakan oleh LPM lah, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi kena fikir. Cikgu selalu beritahu kelas yang cikgu ajar, kena kreatif lah. Kreatif, buat corak cara lain kita nak mengatur ayat tu. Kamu lebih mahir kan, apa cara dia. Jadi cuba fikirkan macam mana. Cikgu dah bagi untuk soalan esei ni atau struktur ni, kalau perasan dia umpama macam cikgu sedang mengajar kamu cara menangkap ikan, tapi cikgu tak mampu nak belikan ikan pada kamu setiap hari. Cikgu ajar cara nak jawab. Pertama, tak boleh guna gambar rajah, tak boleh ayat rajah pun boleh. Yang kedua adalah jangan ulang jawapan yang diambil daripada soalan yang diberi oleh lembaga lah. Ialah cikgu cakap pasal SPM lah kamu dah form 5 pun. Jadi kita cakap pasal SPM. Kalau saiz celahan, ini dapat di mana? Dari teori. Yang ni kena baca lah. Kena
baca. Agak-agak boleh dapat tak saya celahan? Dia memang teori dia kata apa? A kecil daripada lambda. Anda ada jawapan dah. Ini kalau tak tahu yang ini, maka tak bolehlah kita menjawab. Sebab itu cikgu dan cikgu Roswati berpendapat memang semua pelajar kena mahir konten. Kena baca, tak faham, tanyalah siapa-siapa yang boleh menghasilkan jawapan kamu kan. Alright, jadi itulah cikgu punya ni. Jadi cikgu nak ni. Kalau tak boleh kelas cikgu mungkin boleh PM cikgu. Kalau kelas cikgu Roswati boleh PM cikgu Roswati lah. Kalau dah ada jawapan, okey bagus. Ni saja beritahu. Ini secara umum saja. Okey. Kalau cuba tengok soalan nombor 20 pula. Okey, 20 pun lebih kurang sama saja. Dia kata rajah 20.1 dan 2 menunjukkan dua susunan tangki riak yang berlainan saiz celah. Okey, ini tangki riak. Okey, tangki riak ni adalah ripple tank. Ripple tank adalah tujuannya adalah kita nak mengkaji corak gelombang air apabila berlakunya 4 fenomena. Fenomena pertama pantulan, yang kedua pembiasan, yang ketiganya berlawan dan yang keempatnya interference. Jadi empat fenomena ini kita kaji menggunakan tangki riak. Okey, kita kaji guna tangki riak atau English kita panggil sebagai ripple tank. Riak tu ripple lah. Okey, dia kata berlainan saiz celah. Berlainan saiz, maknanya gap dia tak sama ni. Okey, boleh rujuk kat sini memang tak sama lah. Tengok ini A dia kecil sikit. Jadi macam ni dia lebar sikit. Lepasan kan. Fenomena gelombang yang terlibat kalau dah ada gaps, apa lagi kalau bukan berlawan gelombang. Okey, gelombang ni cikgu buat kurungan apa? Maknanya tak ada pun tak apa. Tapi berlawan tu kalau tak ada, memang tak ada markah lah. Itu jawapan dia. Okey, lukiskan bentuk gelombang yang terhasil pada rajah 20.1 dan 2. Okey. Jadi kalau perasan, ketara sangat ini adalah A. Cuba pakai yang ini pula adalah A1. Okey. Okey. Di sini adalah lambda, di sini adalah lambda 1. Okey, jadi kalau tengok ini ketara bahawa di rajah 20.3 A dia kecil atau paling tidak pun sama, macam nak sama. Okey, tapi dalam syarat lagi untuk berlaku apa? Berlawan ketara. Maksudnya 20.3 confirm dapat ketara. Tapi 20.4 nampak sangat bahawa dia punya A1 ni, ni A ni, A1 lah ya, besar daripada lambda. Sedangkan syarat nak berlawan ketara, lambda kena besar. Sekarang lambda dah kecil lah pula. Maksudnya di sini 20.4 dia akan dapat berlawan tidak atau tak. Cuk dah tulis tak, malah nak padam. Tak ketara. Berlawan tak ketara, tenaga tak diagihkan sepenuhnya. Agih juga, maksudnya dia turun juga, tapi taklah banyak sangat. Okey, jadi cara nak lukis dia, yang ini kamu buat macam tu lah, sikit je. Dia ada juga, bukannya terus tak ada. Yang ni dia lain macam sikit. Dia pergi kembang lah. Angle dia besar. Ini pun, yang ni tengah dia sama. Okay. Jadi yang ini dia besar lah. Yang ni dia memang ketara. Buat jadi buat elok lah. Kamu pakai jangka lukis. Cikgu pakai pen. Laptop ni dia payah sikit. Pastikan sama. Okay. Lambda selepas tu pastikan sama dengan sebelum. Cikgu dah beritahu ni. Cikgu memang payah sikit nak buat sama. Dia licin lah pen ni. Yang ini buat macam ni. Okey, ini tidak ketara. Okey, maksudnya apa? Tenaga masih diserak, tak ketara ni, tetapi dia tak sebanyak serakan yang berlaku pada berlawan ketara. Jadi kalau selepas daripada berlawan 20.4 ni, tenaga gelombang tu ada tinggi jugalah. Okey, masih terasa. Tetapi tidak sebaik 20.3. Okey. Okey, jadi cikgu berhenti kat sini dulu sebab dia dah 15 minit ni. Nanti kita sambung dengan soalan C pula, insya-Allah. Okey. Jadi itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi